Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat satu Malaysia. Senyap ya. Yang berbahagia Datuk Profesor Asma Ismail, KPPT, yang berbahagia Datuk Haji Mukhlis Jaafar, KP Jabatan Perkhidmatan Politeknik, yang berbahagia Datuk Amir, Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Kolej Komuniti, Cik Asnul, Pak Profesor, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian. Saya hari ini nak pakai baju batik, tapi saya tak boleh nak angkat saya punya sleeve, jadi nampak buruk sangat pakai baju batik. Berkata demikian, jadi saya decide pakai baju macam ni untuk tunjukkan this is my normal attire. Kalau tuan-tuan pergi ke jabat saya dan biasanya mesyuarat dalam bilik saya itu, this is my normal attire, because I think this is showing that you are ready to work and work hard. Ya, kadang kita bila pakai jaket dan sebagainya tu kita rasa very defensive kerana kita termasuk tahan daripada kesejukan. Hari ini saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan untuk melihat satu perkara yang sangat penting bagi saya dan bagi kementerian secara keseluruhannya, iaitu untuk meningkatkan produktiviti negara kita. Dan saya memilih untuk memberikan amanat saya tahun ini, dan sebenarnya saya telah memberikan hampir sama, ya, mungkin 70% sama kepada beberapa orang Naib Chancellor dan beberapa orang pegawai kanan universiti, pegawai kanan kementerian beberapa minggu yang lalu. Saya akan bermula dengan ucapan PM beberapa hari yang lalu tentang, pada 15 Januari yang lalu, tentang kedudukan ekonomi negara. Dalam ucapan tersebut, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membuat realignment, mengkaji semula dan meletakkan semula bajet 2015. Untuk makluman tuan-tuan, slide ini semua saya buat. Saya tak pernah suruh orang buat slide saya, jadi biasanya saya akan buat slide. It takes me a lot of time and I like it. Ya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat slide saya, inilah stylenya. Jangan tulis semua perkataan orang pun tak ada. Dia style dia macam tu. Tengok kalau gambar Prime Minister hitam nampak purple. Nampak very artistic. So he mentioned, yang nak kita tetapkan ialah penurunan sasaran keluaran dalam negara kasar daripada 5.5 ke atas kepada 4.5 ke atas. Ya. So, ini adalah satu penurunan sasaran disebabkan oleh beberapa keadaan di luar jangkaan kita di peringkat antarabangsa. Yang kedua ialah pengurangan OE sebanyak 5.5 bilion. OE, ya, operating expenditure kita. Dan ini akan melibatkan semua kementerian. Kita telah mendapat waran sekatan. Secara detailnya belum kita tentukan lagi, dan saya akan bersyarat dengan keberkanan kementerian untuk menentukan manakah bahagian-bahagian yang akan kita kurangkan. Walaupun telah ada keputusan dasar, tetapi saya belum sign lagi. Saya belum tanda tangan lagi. Selagi saya tak tanda tangan, benda itu tak berjalan. Ya, selepas saya tanda tangan nanti, benda itu akan terpakai. Di mana kita akan buat sekatan kepada 5% daripada keseluruhan 100% yang nak buat sekatan itu. 5% di peringkat kementerian dan 95% di peringkat agensi yang lain. Tidak ada pengurangan untuk DE. Jadi DE yang akan kerajaan laksanakan pada tahun ini sebanyak 48 bilion tidak akan terkurang walaupun sedikit. Jadi projek-projek DE kita mesti cepat dilaksanakan. Jangan ada pengurangan kelewatan. Dan dalam bajet yang baru ini, asas perkiraan kita ialah sebanyak 60 USD per barrel of oil. Ya, sebab kita adalah negara pengeluar minyak. Walaupun kita akhirnya apabila kita nak menggunakan minyak, kita import balik minyak itu,
bukan minyak kita lah, minyak orang lain, sebab itu lebih murah. Asas kita ialah 60 USD. Jadi tuan-tuan kena berdoa 60, 65, 67, 68. Kalau lebih daripada itu maknanya ekonomi kita semakin baik. Pagi tadi saya dapat mesej daripada kawan saya, kawan baik saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik, harap yang baik-baik, dan insya-Allah yang baik-baik akan datang kepada Tuhan. Jadi kita macam tu. Jangan ada di antara kita yang fikir, apa 60 baik 60. Kalau 50 yang jadi masalah kita. Sebab itulah kita apabila Yang Mahkamah tetapkan sasaran 60, itu sasaran minimum yang kita harapkan. Lepas daripada 60, insya-Allah harga minyak di pasaran tak akan naik lagi. Ya. Surcharge Asia insya-Allah tak naik lagi kalau 60. Dia akan naik apabila 70 ataupun 80. Ya, jadi kita harap sangat harga minyak berada di atas 60, tapi jangan lebih pada 75. 75 ada surcharge. Banyak akan ada surcharge Asia, surcharge itu dan sebagainya untuk menampung peningkatan harga minyak. Kenapa kerajaan membuat demikian? Kerana kita nak mengurangkan defisit kita. Defisit kita berkurangan dari masa ke semasa. Negara yang paling banyak sekali hutang dalam dunia ni adalah Amerika Syarikat. 11% daripada bajet negara dia. Tapi who cares? Dia nak bankruptkan Amerika? Dia nak bankruptkan Amerika, the whole world will bankrupt. So dia tak kisah, dia nak pinjam, dia pinjam. Ya? Tapi negara tertentu seperti Malaysia ni, kita kenalah hidup tertib. Tertib kita itu menentukan sama ada rating negara kita ini baik ataupun tidak dari segi pinjaman dan pelaburan asing ke negara kita. Kenapa ini penting? Kalaulah kita mempunyai rating yang baik, 3.0 adalah defisit yang ditetapkan oleh kerajaan pada asalnya. Selepas buat pindahan ini, defisit kita dijangkakan pada 3.2%. Dan ini sangat baik. Apabila kita berada dalam defisit yang rendah, bermakna negara kita terurus dengan baik. Pendapatan kita banyak boleh menampung keperluan untuk kita berbelanja. Kalaulah tuan-tuan bergaji sekarang, saya ambil seorang pekerja bergaji RM3,500. Defisit tuan-tuan banyak. Kalaulah tuan-tuan tak meminjam, tuan-tuan tak boleh beli rumah, tuan-tuan tak boleh beli kereta. Ya, tuan-tuan mungkin tak boleh beli yang lain-lain lah. Itu yang saya tahu. Orang tak akan pinjam untuk kahwin rasanya. Ya? Kenapa? Kalau kahwin meminjam tu ada masalah sikit. Ya? Jadi kenapa kita meminjam? Sebab kita rasa pendapatan kita dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang, 20 tahun daripada sekarang, insya-Allah dengan kerja kita sekarang ni, dengan usaha kita, kita akan dapat bayar. Dengan asas itu, bank memberikan pinjaman kepada kita. Itu juga negara kita. Orang nak pelabur negara kita ataupun pelabur dalam negara, kalaulah dia nak melabur, kata saya dapat untung pada tahun ke-7, negeri ini mestilah kekal seperti sekarang ni dalam tempoh 7 tahun akan datang, baru saya dapat untung yang pertama. Kalaulah dia nak bawa 10 bilion, 5 bilion, untungnya itu lambat. Ya? Jadi dia memerlukan kestabilan negara satu. Yang keduanya ialah negara kita rating dia tinggi. Kalau sebaik-baiknya rating kita ialah AAA dia panggil. Ya? Ini adalah rating agensi seperti Moody dan sebagainya. MODI, bukan Moody itu. Bukan emotional Moody. So kalaulah tuan-tuan belajar tentang bisnes, saya ada kesempatan belajar bisnes. Rating agensi ini memberikan kita petunjuk sama ada seseorang itu dapat kadar pinjaman yang rendah atau tinggi. Katalah rating kita ni rendah dan dalam tempoh 7 tahun syarikat itu boleh dapat pulangan dengan pelaburan awal sebanyak katalah 5 bilion. Jadi syarikat biasanya syarikat ini tak akan menggunakan duit surplus mereka akan meminjam daripada bank ataupun mereka akan meminjam daripada pasaran saham ataupun mendapatkan pelaburan melalui equity. Dan dia ada basis dia macam ini, asasnya ialah berapa. Ini asas-asas yang penting untuk mereka buat pelaburan. Ya, apabila ditetapkan sedemikian, maka wujud
perkiraan dari segi bila nak untung, bila nak rugi, bila nak dapat break even dan sebagainya. Dan ini sangat penting. Bagi negara yang mempunyai AAA, orang datang meminjam kadang-kadang basis kepada peminjaman tersebut hanya 3%. 3% loan. Ya. Dengan 3% loan, kita akan meminjam dengan murah. Sebab itulah tuan-tuan boleh pinjam, beli kereta, beli rumah dengan kadar pinjaman sama ada mengenai Islamic banking ataupun non-Islamic banking, sama saja kadarnya adalah rendah. Apabila negara kita mempunyai rating yang bukan AAA ataupun sekali kita AA, katalah kita turun ke peringkat B, triple B sebagai contoh. Secara tak langsung, asas kadar pinjaman tersebut akan menjadi tinggi. Sebab uncertainty, negara ini menghadapi masalah keuangan. Jadi, kita perlu tinggikan lagi kadar pinjaman tersebut. Bukan 3% tetapi 7%, 8%. Ya? Dan ini biasa berlaku. Kalau tuan-tuan pergi kepada beberapa buah negara jiran, saya tak nak sebut jiran mana, takut ada sensitivity. Saya cakap sebagai KSU di sini. Pinjaman untuk beli rumah ialah 11%. Ya? Sedangkan di negara kita, pinjaman kita ialah kira-kira 3% campur BLR, which is about 5 or 6%. Ya, 11% kadar pinjaman. Jadi orang tak beli rumah menggunakan pinjaman bank. Mereka kumpul duit dalam bawah bantal, sorok sana, sorok sini, ataupun dalam bank. Nak beli rumah harga 100,000, bawa duit 100,000, bawa cek 100,000 bagi kat bank. Sebab apa? Sebab bila mereka meminjam, mereka terpaksa membayar kadar pinjaman yang sangat tinggi. Ya, kenapa ini berlaku? Sebab rating negara mereka dari segi pelaburan, dari segi international rating yang dibuat oleh Budi dan berbagai syarikat lain agak rendah. Ya, so ini sangat penting. Jadi kerajaan nak kurangkan exposure negara kita itu dengan cara macam ni. Kurangkan OE 5.5 bilion. Ini berbeza dengan zaman Tun Mahathir. Zaman Tun Mahathir pada ketika sekarang dia akan spend a lot of money. He will borrow a lot of money. Ya, tiba-tiba saja dia kata sekarang minggu depan kita akan bagi bonus setengah bulan, tapi jangan simpan duit ini, belanja sekarang. Saya pernah berlaku demikian ketika saya dengar radio pada tahun 1997. Saya menemui isteri saya kerja di hospital Kuala Lumpur ketika itu, dalam kereta pukul 6 petang, ucapan Perdana Menteri. Ya, dia kata isytiharkan dapat bonus, tapi dengan syarat kena belanja. Sebab apa? Nak circulation of money in the market. Orang yang bekerja di syarikat, barang terjual. Orang yang bekerja di pusat-pusat perniagaan, barang terjual secara tak langsung. Orang yang bekerja itu ada duit untuk dipasarkan dalam negara kita. So this is the strategy. Tetapi strategi yang kita nak buat ini tidak sedemikian. Kita akan kekalkan 3.2% deficit dan turun daripada 3.5% pada tahun 2014. Jadi semakin turun kita punya deficit. So, apa lagi? Sorry. Okay. So, apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat adalah kita tingkatkan productivity. That's my topic today. Dan this is very important. Kita bukan dalam krisis. Yeah? The money at stake here is only 5.5 billion OE. You know what is the budget of the country for this year? 250 billion. We are talking about 2%. 2% saja kita nak kurangkan. Bukan 20%. Tak ada gaji orang yang akan dikurangkan dalam konteks budget baru ini. Yeah, we are talking only 2% of the original budget of 2015. 2% is not a crisis. 2% is alignment and adjustment to make sure that we are in the correct track. Ya, jadi kata-kata yang sangat penting bagi saya di situ ialah kita bukan dalam krisis. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan dalam ucapan tahunan, keputusan tahunan beliau telah menyebutkan beberapa perkara. Ini adalah perkara yang saya sempat tadi pas pulang daripada event yang sangat penting petang semalam. Saya dapat ada beberapa perkara yang harus kita berikan perhatian. Nombor satu ialah pemerkasaan Tibet.
yang sedang kita buat, Public Private Research Network, PPPM, ataupun Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Pendidikan Tinggi. Semalam, pukul 3.30 hingga pukul 6 petang, saya telah, Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan, Yang Berhormat Menteri Pendidikan 2, Timbalan Menteri, Perkanan Kementerian, telah memberikan pembentangan overview tentang PPPM PT kepada jemaah menteri daripada pukul 3.30 sampai pukul 6 petang. Ya. So I would like first to congratulate and thank those who are involved, yang tak tidur berhari-hari malam pun, for their efforts, good work, especially led by Dr. Nohaiti. Mana Dr. Nohaiti? Demam dia. Ya. Ya. Sebab kita telah bersedia dengan secukup rapi, dibantu oleh pelbagai pihak, dan akhirnya kita dapat menyampaikan hasrat kita dalam sesi tersebut. I think in my career that was the most important speech I've given. Yeah, it's about 25-minute speech to Prime Ministers, Deputy Prime Ministers, all ministers. Lepas daripada itu, kita bincangkan dan kita telah dapat beberapa input daripada jemaah menteri semalam, dan alhamdulillah kita 6.30 petang semalam kita habis, dan insya-Allah kita akan lancarkan pada akhir Mac yang akan datang. This is big thing. Yang Amat Berhormat juga menyebut tentang 4 cabaran. Pertama ialah kembangan ekonomi dan rantau ASEAN. Kita tak boleh lagi sekarang ini kata kita ni orang Terengganu. Ya, boleh asal daripada Terengganu. Saya pun kecil 4 tahun tinggal di Terengganu. Ya, jadi saya boleh tahu lah kalau cerita pasal Malang, pasal itu semua saya tahu. Kita tak boleh lagi kata I am a Malaysian. Kita kena tambah saya adalah daripada rantau ASEAN. Ini sangat penting. Tahun ini Malaysia menjadi pengurusi ASEAN. Sebab itulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan beberapa anggota kabinet pada beberapa hari yang lalu berada di Davos, di Switzerland, untuk promote ASEAN sebagai entiti ekonomi. 5 years from now, kita akan menjadi seperti European Community yang ada ketika ini, insyaAllah. Yeah. It means if we are in that position, we are the 4th largest economic bloc in the world. The first is United States, second is Europe, China, India, ASEAN. Kalaulah kita hidup sebagai Malaysia, kita akan terlampau kecil dalam kancah ekonomi dan politik dunia sekarang. We are talking about big blocks, we are talking big market. Whenever China grow, they are growing with 1.2 billion population. When they want to do something, 1.2 billion at stake. It's not 30 million. 30 million is too small. Countries as small as Luxembourg, as small as, saya pun tak tahu lah, Monte Carlo. Monte Carlo is a country. It's a country. Small. They rely so much on European community to survive. Otherwise, they will be diminished from the political and economic struggle that we are having at the moment. Yang kedua ialah tingkatkan hubungan antarabangsa. Hal ini penting sebab dalam ranking Universitas 21 2014 tentang 50 negara, ada 4 parameter. Satu parameternya ialah resources, iaitu jumlah wang yang kita belanjakan. Yang kedua ialah environment, tentang polisi-polisi kita dan ekosistem kita. Yang ketiga ialah tentang connectivity. Yang keempat ialah tentang outcome. Tentang connectivity itu, walaupun kita memberikan sumbangan yang banyak kepada sektor pengajian tinggi, tetapi connectivity kita berada pada kedudukan 42 berbanding dengan Indonesia yang kedudukan secara keseluruhan pada kedudukan ke-50, tetapi connectivity mereka pada kedudukan 28. Kenapa? Sebab they behave themselves and they manage to position themselves, in the global economic situation. Kalau Obama datang, dia tak datang ke Kuala Lumpur dulu, dia pergi ke Jakarta dulu. Big market, 250 million population. See? Malaysia kecil, negara yang tak banyak impact kepada ekonomi dunia. Kalau kita berada dalam konteks ASEAN secara keseluruhan, then we are okay. Apa perlunya kita faham perkara ini?
Sebab nanti keraguan yang kita hasilkan, dia takkan bekerja duduk di Kuala Lumpur sahaja. Kalau sekarang ini orang duduk di Kuala Lumpur, ya, ibu bapa duduk di Putrajaya, anaknya belajar di Trono, komplain, ya tak bolehlah Sri Iskandar, tak boleh melampau jauh. Akan datang anak-anak kita mungkin bekerja di Manila, mungkin bekerja di Chiang Mai, mungkin bekerja di Bali. Kita kena fikir dalam konteks itu. Dan ini berlaku kalau tuan-tuan nak tengok dalam European Community sekarang ini. Kalau dulu masyarakat ataupun rakyat British, English in particular, mereka akan pusing lah kalau dia daripada Newcastle tu dia berkata, oh, she is travelling so far, she is now living in Sunderland. Sunderland tu 40 km away. Now they are talking about they are staying in Madrid. My daughter is now in Lisbon dan sebagainya. That's the situation now. Jadi kita kena bersedia, gerakan kita harus menyambut cabaran tersebut. Mengupayakan peranan KPN dalam macam Malaysia 11. Sebab yang amat hormat Timbalan Perdana Menteri menyebutkan hal ini, banyak program-program kementerian, saya tak tahu sektor yang sebelah sana, mungkin sektor sebelah sini juga, di mana pengupayaan itu perlu ditingkatkan dengan lebih jelas. Sebagai contohnya, bajet yang diberikan itu harus digunakan. Ya, kalaulah kita nak beli bas tahun ini, kita usahakan beli bas itu dengan betul. Saya keep on repeating, but this is the easiest to buy. Ya, bas. Jadi maknanya proses kerja kita itu mestilah mengambil kira orang yang kita beri kontrak pada peringkat awal ni tak boleh buat kerja. Kalaulah kita hanya dependent on one contract process a year, maknanya memang kita terlepas peluang itu. Kalaulah orang tu last minute tak boleh deliver. Ya, jadi maknanya kontrak kita tu haruslah bermula diproses pada bulan Januari. Hari ini dah hari kedua terakhir Januari. Barulah apa-apa yang berlaku kita boleh mulakan agihan kontrak atau keputusan kontrak itu pada bulan Mac sebagai contoh, dan deliver supposed to be in Jun. Kalau mereka tak boleh buat, kita boleh buat proses kedua bermula pada bulan Julai, dan insyaAllah by September ataupun November kita dapat pasport. Ya, so this is a process must be in place as far as risk assessment. Kalau tidak nanti kita hilang banyak perkara dan ada perkara lain. Tapi yang paling penting sekali, yang Amat Berhormat menyebut tentang bencana banjir. Jadi saya nak ulas tentang bencana banjir. Ada seorang mangsa korban banjir, ya. Namanya adalah Guru Allahyarhamah Nur Hayati Suluh. Beliau ini seorang guru di sekolah menengah Geliga dan menjadi pemeriksa kertas kepada SPM. Semasa hujan tengah naik, Allahyarhamah telah melaksanakan tugasnya dengan menyiapkan semua sekali makin yang ada. Orang sibuk pindahkan harta benda untuk menghadapi banjir, beliau sibuk habiskan kertas exam supaya kertas ini selamat dan kertas ini sempat disiapkan lebih awal daripada dijangkakan. So dalam proses itulah beliau telah memberikan kertas tersebut yang telah siap kepada kakaknya dan pulang balik ke rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang dan lain-lain. Ya, proses itulah dia telah korban. So message yang nak sampaikan kepada tuan-tuan, orang melaksanakan tugas sehingga terpaksa menggadai nyawa. Orang melaksanakan tugas Allahyarhamah, suaminya itu bukan guru. Allahyarhamah melaksanakan tugas sehingga ke saat-saat terakhir. Dan jasa beliau akan dikenang sebab beliau melaksanakan tugas. Walaupun beliau bukan ketua setiausaha 2 kementerian, walaupun beliau bukan ketua pengarah pendidikan, tapi beliau adalah guru yang cukup hebat. Jadi kita hadiahkan Fatihah kepada beliau. Fatihah. Ini adalah 4 orang anak beliau yang berada sama dilawati oleh Yang Berhormat. 4 orang ini anak dia kecil lagi. Ya. Okey. Saya nak beri penghargaan kepada seluruh tuan-tuan semua atas sumbangan kita kepada mangsa dan tragedi ataupun korban banjir ini. Dalam mesyuarat pada 28 hari bulan Disember yang lalu,
yang diurusikan oleh KSN dan dihadiri oleh semua ketua perkhidmatan dan KSU yang amat berhormat yang berbahagia tentang KSN ketika itu telah bertanya kepada semua KSU, what can we do to help Kelantan? Ya. Saya telah angkat tangan, saya kata, sir, I will provide 50,000 volunteers to help Kelantan. Masa tu saya tak cakap dengan semua orang. Saya tak ada orang yang cakap. Masa tu sebahagian tuan-tuan masih bercuti. Saya berbalik daripada Mekah, hati masih bersih. Ya, rasa kesian. Sekarang mungkin dah calar sikit. Ya, tengok gambar Allah mestinya. Saya pun kata, sir, I will provide 50,000 volunteers. Ya, jadi saya pun lepas pada KSN, okey, masukkan dalam senarai sumbangan, kementerian ini boleh provide 50,000. Selepas itu barulah saya teks di ASNO, saya teks KPPT dan sebagainya, kata kita kena provide 50,000. So I don't want to repeat what we have done. Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal soleh kepada kita. Dan jangan sebut-sebut banyak kali tau, nanti hilang amal tu. Ya? Bila kita buat amal soleh, mestinya jangan cakap orang cari kita. Tapi sesama kita ni saya cakap sikit lah. Tanpa 50,000 orang student itu, banyak sekolah tak boleh bermula pada tarikh yang ditetapkan. Sebab ketika itu tak ada proses untuk bagi kontrak pun. Sebab Jabatan Pendidikan Negeri banjir. Jabatan tenaga yang betul. Jabatan Pelajaran Pendidikan Daerah tengah baik. Dan proses tak ada. Pegawai pendidikan daerah rumahnya banjir. Jadi tak ada masa nak fikir tentang nak bagi orang kontrak. Seandainya kita buat kontrak, katalah kita kata, okey, kita ada 165 sekolah yang perlu dibersihkan, kita nak kontrak this out. So proses tu mungkin makan masa seminggu atau 2 minggu. Kalaupun ada orang ambil, tak ada bekerja. Sebab masing-masing sibuk mengemaskan barang masing-masing. Ya, mungkin dalam tempoh sebulan, anak-anak tu tak boleh bermula. Jadi saya mengucapkan tahniah syukur kepada Allah SWT. Usaha tuan-tuan yang arrange semua ni, saya nak sebut beberapa orang ya. Asno sebagai sekretariat, KPPT yang mobilize semua pensyarah-pensyarah, especially Timbalan Naik Chancellor, hal pelajar kita untuk duduk, sit down and doing something towards rescue work as well as post flooding rescue initiative. Saya pun panjang nak cerita benda. Jadi semua pihak saya ucapkan terima kasih, kita berdoa semoga Allah SWT berikan kebaikan kepada kita dengan usaha yang kita berikan itu. So inilah perkara yang telah kita buat. Fasa 1 membersih sekolah, itu nombor 1. Very focus, kita tak bersih semua orang, kita bersih sekolah. Ya, orang kata nak tolong mana, kata pergi bersih sekolah dulu. Sebab bila bersih sekolah, barulah orang boleh keluar daripada sekolah tu. Dan secara tak langsung kita halau orang keluar daripada sekolah tu pergi ke tempat lain. Kalau lah kita bersihkan rumah, kata rumah saya tak bersih lagi, dia duduk lagi kat sekolah tu. Jadi kita bersihkan sekolah. Jadi nak orang lepas fikirkan next step dia nak pergi ke mana. Ya, so very strategic decision kita bersihkan sekolah. Dan alhamdulillah anak-anak kita di peringkat universiti membantu dengan cukup baik. Fasa kedua ialah membangun sumber kemudahan elektrik. Sekarang ni masih ada lagi masalah bekalan air, sanitasi, membersih kemudahan awam, kediaman penduduk, kumpulan penyelidik musibah banjir sedang bekerja betul-betul lumus. Kita telah mengeluarkan bajet yang banyak. Lancar dokumentasi ops banjir. Kita akan buat Pertamina SC. Encik Asnol tengah uruskan. Kita tak nak tulis, biar student tulis, biar penduduk tulis. Saya fikir itu lebih representatif dan lebih touchy. Kalau Encik Asnol dan saya tulis, sekumpulan 50,000 orang sukarelawan telah diarahkan untuk dimobilize. Jadi bahasanya lain. Tapi kalau anak-anak tulis, pelajar kita tulis tentang esei, fotografi, sajak, filem pendek, saya fikir itu lebih representation kepada keadaan yang sebenarnya. Dan kita berada dalam fasa ketiga, iaitu program akademik berkaitan dengan pengurusan bencana. This is more holistic in nature. Jadi kita akan minta, kita akan ada bidding proses supaya ada universiti yang akan buat pengurusan bencana di negeri kita. Bengkel sehari pengurusan mitigasi risiko banjir ini akan dibuat di peringkat kita dan saya akan pengurusikan perkara ini.
Penyelidikan jangka panjang FRGS kita dah teruskan 20 juta. So keseluruhan belanja kita untuk operasi banjir sekarang ini kira-kira 45 juta. Ia termasuklah penyelidikan FRGS. Dan kita akan adakan ops bencana kita. Kumpulan yang pakar dalam bidang itu, dia tahu macam mana nak buat, menggunakan kemudahan yang kita ada dan kekuatan kita. Kekuatan kita ialah kita dikelilingi dan didukung oleh 1.2 juta pelajar. This is big group that we must mobilize, and they are ever ready to go. Dia tak fikir tentang insurans, dia tak fikir tentang berapa perbatuan, tak fikir. Ada pegawai kita di peringkat awal dulu tanya, saya nak tinggal ke hotel apa, saya layak. Dia kata, kat sana tak ada hotel, kat sana ada kemah je. Tak ada. Itu maknanya semangat sukarela. Dan inilah yang saya nak sebutkan di sini. Sukarela ini bermakna sukarela bukan hanya bantu orang di tempat banjir, tetapi di tempat kerja juga. Kita kena sukarela. Kita bawa semangat bantu orang Terengganu, orang Kelantan, orang Pahang, orang Perak dan orang Johor. Penting sebut Johor ni, Johor pun banjir juga. Orang Sarawak dan orang Sabah ke tempat kerja. Kalau kita tengok orang tu agak bermasalah untuk menyiapkan kerja, kita datang offer help. Tak payah nak pergi jauh-jauh. Spiritnya sama. Saya boleh buat, walaupun saya tak pergi ke Kelantan, susah-susah ni sebab orang ada komplain ya. Saya dapat komplain daripada beberapa minister. Saya ni, kadang ada 3 orang tu kawan baik saya. You tell your students, spend less time on selfie. Help. Student kita tengok, tangkap gambar. Jumpa ada sikit orang datang tangkap gambar. Setengah jam masa berdiri tu duduk layar tu. Padahal berdiri tu nak sama-sama membantu dan sebagainya. So, help. Jadi kita boleh buat di tempat kerja. Banyak aktiviti yang kita boleh buat. Membuatkan kita boleh buat kerja sukarela. Mungkin insya-Allah pahala kita sama dengan pahala orang yang membantu orang di tempat banjir tersebut. Itu juga dalam masyarakat, di dalam komuniti kita. Itu juga dalam negara kita, banyak benda yang kita boleh buat dalam negara ni. Dan itu juga dalam dunia yang global ni. So, asasnya itu tempat, yang keduanya, asasnya khidmat yang lebih daripada sepatutnya. Selama ni kita, kalaulah pergi ke tempat-tempat macam tu, kita akan kira, ini weekend, berapa rate saya. Musim cuti pula tu, berapa rate lagi. Apabila kita pergi ke tempat-tempat macam tu, sukarela. Jadi saya nak sebutkan satu perkara. Semasa saya di universiti dulu, kita telah wujudkan tabung endowment. Tabung endowment ini adalah membantu pelajar-pelajar masuk ke universiti dan targetnya by 2020 semua student undergraduate masuk ke universiti itu free. Dibayar melalui endowment. So kata kami tak ada hartawan kat Malaysia yang kita boleh kerja. Kata kami ni hartawan. Kita ni yang insya-Allah jadi hartawan, tunjukkan yang kita lebih berjaya. Contohnya, katalah ada seorang kerani, dia dalam masa sebulan itu dia overtime 10 hari. Saya wakafkan 5 hari untuk endowment. Katalah satu hari itu, saya pun tak tahu berapa rate Encik Sonan, dikira betul. Katalah satu hari itu dia boleh dapat RM10. Kalau 5 hari dapat RM50. Setiap bulan masuk RM50 dalam tabung endowment. Ada seorang pensyarah profesor yang telah pencen, kita appoint balik, dia kata, Datuk, saya bagi 1,000 daripada duit yang saya dapat setiap bulan. Sebab kalau tidak, saya kerja lain. Since saya kerja kat universiti ni, saya buat. Itu menggunakan duit. Dia kata, kalau selama ni saya dapat gaji, sekarang saya dapat pencen, saya dapat gaji. Lagi banyak daripada sebelum saya bersara. Jadi saya bagi 1,000. Macam-macam cara boleh buat. Yang sedikit, akhirnya kita akan jadi lebih besar. Ini khidmat lebih dari sepatutnya. Kita katalah pemandu, okey, saya akan tetapkan setiap RM50 sebulan saya masukkan dalam tabung itu. Sebab menurut ajaran Islam, siapa nak banyak, dia kena bagi banyak. Kalau dia nak datang, dia kena keluar. Ini prinsip tau. Dan kalau tak percaya, buat datang. Kalau lagi nak RM1,000, dia bagi RM100. InsyaAllah dapat RM1,000.
tak percaya. Tuan Haji Muhammad bin pun tak percaya. Ya, cuba. Dan inilah perkara yang biasa. Saya ada seorang guru yang selalu sebut pada saya, if you need big, you must sacrifice big. Ya, kalau kita nak banyak, kita sacrifice banyak. Dalam bentuk keuangan, dapat wang yang banyak. Dapat kerja yang banyak dan sebagainya. Begitu juga dengan penyelesaian masalah secara tuntas, bukan hanya buat sikit-sikit tapi kita selesaikan. Sebagai contohnya ini membagikan 2-3 kaunter, kita jadikan satu kaunter. Meringankan mereka dalam kesusahan, urusan tidak menyusahkan, proses kerja tidak menyusahkan. Ini semua amal jariah. Dan ini yang saya sebutkan, sebenarnya kalau kita bawa balik semangat keusahawanan kita tu dalam kerja kita, kita akan dapati kerja kita sangat efisien. Kita akan lebih menjadi proaktif daripada kebiasaan. So inilah hasrat saya. Pengalaman daripada banjir ini sepatutnya mengajar kita untuk menjadi seorang yang proaktif. Di dalam konteks kita membantu masa banjir tu tuan-tuan, sebagai contoh ya, kita tak tanya di mana kita nak pergi makan tengah hari. Apa yang ada itulah yang kita makan. Ya, kita fikir sendiri kat mana nak mandi petang ni. Dan ada di antara kita yang tak minum. Sebab apa? Takut kena pergi ke bilik air. Tunggu petang kan baru minum sikit. Sebab petang nanti baru kita balik ke asrama. Kita bersungguh-sungguh sebab kita nak membantu orang. Jadi kalau semangat yang sama kita bawa ke tempat kerja, insya-Allah tempat kita ini akan jadi tempat yang sangat hebat. Yang berbahagia dalam CKSN, minta maaf slide kenapa dalam komputer saya jelas menyebutkan tentang merakyatkan perkhidmatan awam, dan katanya ada 6 prinsip. Yang pertama ialah kerjasama, yang kedua ialah kekitaan, ya. Walaupun kita beri khidmat, tapi sebenarnya kita itu ketika itu orang akan datang nanti, saudara kita datang, akan datang nanti anak kita terpaksa dapat perkhidmatan itu, akan datang nanti kita terpaksa dapat perkhidmatan itu. Jadi kita kena design a system. This is our system, it's not their system. This is system for ourselves. Insannya, ya, keinsanan. Kita selalu bermusyawarah, kita turun pandangan, keterbukaan menerima pandangan seumpama. This is very important. Saya ada sedikit masa lagi, saya akan buka sesi ini nanti untuk soal jawab, ya, untuk 10. Jadi saya nak sebutkan tentang PPP and PT. Dalam PPP kita itu, kita mencari tentang hakikat ini. Sebenarnya Malaysia adalah sebuah negara yang sangat tinggi kedudukannya. Dalam dunia ini ada lebih daripada 200 sebuah negara dalam dunia. We are top 25 in the world. Ya. Sebab itulah orang bila sebut tentang Malaysia, dia tak anggap kita negara membangun, dia anggap kita sebagai negara maju. Kalau tak percaya, datanglah ke Putrajaya. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara maju pun tak ada fasiliti macam kita ada ni. Ya. Cuma yang kurangnya dua pada pendapat saya. Satu ialah pendapatan kita masih rendah berbanding dengan kebanyakan negara maju. Yang kedua, kadang-kadang culture kita tak seperti di negara maju. Contohnya, apabila kita ada peranti yang canggih, kita tak gunakan peranti yang canggih untuk tujuan yang sepatutnya. Sebagai contohnya, kita gunakan social media. Berapa ramai di antara kita yang menggunakan social media untuk kebaikan, untuk meningkatkan mutu kerja kita, untuk meningkatkan daya saing kita. Kebanyakan kita menggunakan social media untuk bersosial, ya, menghabiskan masa kadang-kadang tu hantar perkara yang tak penting, walaupun kadang-kadang sangat penting juga untuk kita berseluruh pada satu ketika, ya. Kadang-kadang ada orang hantar gambar yang kadang-kadang membuatkan kita termenung dan kita ketawa sendiri bila gambar itu kita faham. So you can see that global competitiveness, this is 2013, we are now better, 2012, yeah, ranked 12 in the world. So kita punya competitors, tuan-tuan ialah Hong Kong, UK, Switzerland, Singapore, Sweden. Kebetulan Singapore ni dekat dengan kita, kebetulan, neighboring. Jadi orang keep on comparing Singapore and they are top 5 in the world. Yeah? If you can match Singapore, you are better than Canada, better than Sweden dan sebagainya. So these are our competitors. Innovation Index, we are number 24, okay lah, improving. Most tourist arrival, kita nombor 9.
2014 CNN telah menyenaraikan 10 bandar yang mesti dilawati. Nombor 1, ini CNN lah, saya kata saya CNN. Kita kena lawat bandar yang lain juga. Bagi orang Islam especially, you kena pergi juga tu. Ya, wajib pergi. Nombor 1 London, nombor 2 New York, nombor 3 Paris, nombor 4 Kuala Lumpur. Ya, kita kata di Singapura we are better. Sebab package yang kita berikan dari segi tourism itu sangat penting, sangat besar. Begitu juga dengan yang lain-lain. Dan ini sangat penting. Kita akan translate ini kepada polisi kementerian. Kalau kita lihat, sebahagian besar daripada pemenang anugerah Nobel adalah berada di beberapa buah negara. 3 negara yang besar. Satu ialah Amerika Syarikat, setengah mereka berada di Amerika Syarikat. Kemudian di United Kingdom, dan yang ketiga ni adalah di Jerman. Ya, kalau kita tengok. Jadi seharusnya polisi kita tentang human resource development mestilah menggambarkan negeri ini kalau kita nak angkat keluar. Kecuali kita ada dalam kedudukan di mana kita boleh menyediakan semua kemudahan tersebut. Kalau tidak, kita ada beasiswa, kita ada peruntukan yang nak kita bersaing bersama, bekerjasama, inilah negara-negara kita. Ya, kalau tidak nanti kita akan tidak berada pada landasan yang betul dari segi strategi membelanja untuk menetapkan negeri kita pada kedudukan yang lebih baik. And then I'm going to talk about this, and this is very important. This is what Prime Minister mentioned on productivity. Kalau kita tengok, saya bagi satu contoh, dan contoh ini selalu saya ulang supaya tuan-tuan faham contoh yang sama. Ya. Katalah untuk setiap 100,000 biaya penyelidikan FRGS ataupun apa saja, kita akan mendapat 2 pulangan. Satu, seorang graduan seorang graduate masters dan senaskah artikel, sekeping artikel dalam ISI, contohnya. Itu tahun 2014. Untuk kita bersaing, kita ada 3 pilihan. Pilihan pertama, kita belanjakan 100,000 untuk satu pelajar masters untuk satu artikel. Kalaulah kita ambil pendekatan itu, productivity growth kita nil, kosong. Ya. Kalaulah kita tambah peruntukan 200,000, kita kata kita nak 2 student, 2 paper, kita punya growth kosong. Ya, sebab tak ada peningkatan. Kita hanya boleh meningkat kalaulah tahun lepas kita belanja 100,000, dapat 2 perkara tersebut. Tahun ni kita belanja 90,000, kita dapat benda yang sama. Kita punya growth 10%. Ya. Atau kita belanja 180,000, kita dapat 2 paper, 2 master student. Pilihlah, sama ada kita nak belanja 90,000 ataupun kita belanja 120,000, kita dapat benda yang sama. Yang tak sama ialah kita berbelanja 200,000, kita dapat 2 paper dan 2 student. Itu tak ada growth, growth ni kosong. Jadi productivity growth ni kena dipahami. Sebab negara yang maju sekarang ni, productivity growth that they are measuring, not productivity. Bukan lagi productivity, tetapi productivity growth. Dan Malaysia, for the past many years, we are recording decline in productivity growth. By contohnya 1990-1995, productivity growth kita 2.4%, 1995-2000 0.9%, and recently we have also declining by 30%. Sebab orang kita nakkan bajet yang lebih besar, tetapi hasilnya tetap sama. Jadi kerajaan katalah dia nak berbelanja kurang tahun ni, apa yang dia buat? I tak nak bagi 180, I bagi 90, tapi I need the same output dengan semalam. Yeah? So this is the way forward we have to think ourselves. Untuk berfikiran demikian, tuan-tuan, kita kena buat banyak perkara. Sources of total factor input ini
kita kena advances in knowledge, change in labor quality. Maknanya orang kita labor quality kena berbeza. Saya kena berbeza, tuan-tuan kena berbeza. Ya, sebagai contohnya, mesyuarat yang lebih singkat dan efektif. Ini selalu saya sebut, ini yang paling mudah sebab jadual harian saya ada 8 mesyuarat. Kalaulah saya tak efektif, saya ada 8 wasted meetings. Ya, itulah keadaan saya bahagikan setiap 1 jam, 1 jam, 1 jam. Kalaulah saya crazy meeting, 2 jam setengah satu meeting. Jadi saya hanya ada 3 meeting saja. Jadi secara tak langsung, sedikit keputusan yang boleh dibuat. Di peringkat tuan-tuan, kita kena tengok setiap proses kerja itu apa yang mereka lakukan. Yang pertama, lihat mereka yang sedang buat overtime. Oh, saya terpaksa overtime. Pengalaman kita sebelum tenaga nasional dibentuk, ditubuhkan, kita ada lembaga elektrik negara. Kalaulah tuan-tuan buat aduan tentang kerosakan elektrik, insya-Allah dia akan datang pukul 7 petang. Sebab apa pukul 7 petang? Sebab semua dapat overtime. Dia tak akan datang pukul 8 pagi. Dia akan datang pukul 7 petang, pukul 9 malam, dia akan datang. Semua orang overtime tu. Waktu pagi saya tak terlibat. Kita secara baiklah kan. Ya, dia akan datang pukul malam. So secara tak langsung kita pun macam tu. Pekerja-pekerja kita, khususnya pelaksana, kita pastikan yang mereka bekerja semasa hari mula bekerja. Sebab itulah KSN selalu sebut kita punch in, kita straight pergi kerja. Jangan punch in kemudian pergi cari makan. Itu maknanya punch in makan. Sepatutnya makan dulu lepas tu baru punch in. Barulah punch in bekerja. So this is very important untuk kita faham. Itu yang senang. Yang lebih susah lagi adalah proses kita. Kalaulah selama ni kita ada 10 level, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tak kita tahun ni jadikan 5 level? Cukup. Jangan panjang-panjang. Permudahkan. Kan tadi kita nak dalam kesukarelaan ni, kita nak mudahkan. Ya, kita bawa semangat memudahkan itu dalam kerja kita. Kerja ni tuan-tuan yang buat, saya tak tahu. Jadi tuan-tuan yang kena advice. Dapatkan kebenaran ataupun endorsement daripada SUD masing-masing, ketua bahagian masing-masing, pengarah masing-masing, dan kita bring forward. Kita nak mempermudahkan. Inilah negara kita. Kita berada dalam negara di kelompok negara membangun di atas. Bersama dengan kita adalah Argentina, Kuwait, Oman, Qatar dan sebagainya. Kita semua nak melompat garisan merah. Ya, apa jelas misalnya ini. Lompat garisan merah yang atas itu masuk kepada status negara maju. Kenapa penting negara maju, tuan-tuan? Sebab kita tak nak negeri kita ini dianggap sebagai orang miskin, negeri yang mundur. Kita nak negeri kita ni negeri yang sejahtera, yang maju, yang aman. Ya, dan kedudukan ini sangat penting. Kita tak nak orang kata apabila berhadapan dengan kita, mereka beranggapan bahawa kita ni sama dengan negeri yang sangat mundur, Kampuchea, ya, ataupun Mozambik. Kita tak nak dalam kumpulan itu. Kita nak negeri kita ni berada dalam kumpulan negeri-negeri yang dihormati. Untuk itu, saya pendapat sangat penting kita faham benda ini. Doing things right, buat benda secara betul. Doing the right thing, buat benda yang betul. Satu, buat dengan betul. Yang kedua, buat benda yang betul. Ya, siapa yang kurang bahasa Inggeris tu tengok the right dengan right things berbeza. Okay? Kalaulah kita doing the wrong things, doing things wrong, inconsiderate. Tak masuk kita lah, kita tak nak bincang benda ni. Ya, ini banyak benda yang berlaku dalam rasuah sebagai contohnya. Ya, this is inconsiderate. Kita tak nak masuk consider benda. Doing right things but doing things wrong. Ini kita panggil ineffective. Sepatutnya kita ke utara, kita pergi ke selatan. Tak efektif lah, tak capai matlamat kita. Kalaulah kita doing things right tapi wrong things, kita inefficient. Apa yang kita nak ialah produktif. Ya? Sebab itulah productivity ini sangat penting. Kita nak become produktif, buat benda yang betul dan dalam masa, dalam keadaan yang mudah. Saya bagi contoh, kita ambil orang ni, kita ambil orang lain. Sebab itu lambat sampai ke kemudian. Jadi that is something that we have to deal with this year.
Yang kedua ialah tentang perjawatan-perjawatan kontrak kita. Perjawatan-perjawatan sambilan dan seumpamanya perlu dilihat dalam konteks yang menyeluruh. Kadang-kadang mereka yang tak terlatih, ini produktiviti rendah. Ya? Dan kita kena beri latihan yang sewajarnya, supaya orang yang kita ambil bekerja sementara ni adalah orang yang betul-betul dapat optimize kita punya resources. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita nak pastikan juga kerja yang kita nak buat ini kalau boleh dikurangkan dalam bentuk proses, dalam bentuk tata cara, SOP. Tengok balik perkara itu. Mungkin kita tak perlu ramai. Contohnya tuan-tuan, semalam dalam kabinet semasa perbincangan tentang blueprint itu, kita disebutkan tentang tanggungjawab kementerian, iaitu untuk mendidik masyarakat Malaysia menjadi cultured society. Contoh yang diberikan ialah seorang menteri itu pergi ke Korea. Di Korea, dulu di Amerika dan di Eropah saja, di Korea sekarang ni surat khabar dia letak dalam tabung. Ya, duit. Tak ada orang jaga surat khabar sebab dia tak nak hire orang jaga surat khabar. The honor system that they have, people put in money, at the same time ambil surat khabar. Dia tak ambil tiga, yang ambil satu. Dan ini yang harus kita fikirkan. Kalau adalah sistem macam tu, secara tak langsung tak adalah kita terpaksa hire seorang nak tunggu kat situ tengok orang masih ambil dan sebagainya. Dan inilah perkara yang kita kena fikirkan, bagaimana kita boleh bentuk sistem. Tapi item yang kedua yang nak saya sebutkan ialah tentang productivity. Productivity ini sangat penting. Kena faham konsepnya. Saya bagi balik ulang balik ya. 100,000 kita dapat satu paper, satu pelajar. Okey. Sekarang ni kita kurang duit. Jadi kita tak payah tambah, tetapi kita kurangkan jumlah wang yang kita belanja, tetapi produktiviti itu tinggikan. Jadi instead of bagi 100,000, kita bagi 90,000. Tapi hasilnya sama. Productivity growth kita ialah 10%. Ya. Tak bermakna apabila kita kurang duit, kita akan tidak memberi sumbangan besar. Kita masih boleh sampai ke tahap ini. Okey, saya bagi lagi satu contoh. 100,000 tahun ni kali dengan berapa projek? Katalah saya nak jadikan 500 juta. Katalah kita ada 5,000 projek tahun lepas. Jadi you dapat kali 5,000 lah ya. 5,000 paper, 5,000 student. Disebabkan oleh bajet yang kita kurangkan, tahun ini kita tak bagi 500 juta, kita bagi 400 juta. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh tinggikan produktiviti kita dengan 400 juta. Instead of dapat 4,000 student, kita boleh jadikan 4,500 student. Produktiviti kita masih tinggi walaupun bajet yang diperuntukkan kurang. Faham ya? Faham ya? So we can do that. Produktiviti kita masih tinggi. Jadi kita tak bergantung kepada jumlah bajet. Productivity growth tidak bergantung pada jumlah bajet. Productivity bergantung kepada macam mana kita bekerja. Katalah satu ketika nanti kerajaan akan naikkan 1 bilion. Kita mesti produce lebih daripada 10,000 PhD ataupun student, 10,000 papers. Kita mesti hasilkan sekurang-kurangnya 10,100. Kalau kita ada 1 bilion, kalau kita ada 400,000 dan 400 juta, kita akan cuba supaya productivity itu yang dikira. So akan datang, the outcome yang kerajaan akan lihat ialah dari segi productivity growth, bukannya productivity. Kalau productivity kita kalilah berapa yang ada tu. Jadi tugas kita tuan-tuan ialah pastikan apakah kita punya baseline kita untuk mengukur productivity growth kita. Konsep ini konsep baru sebenarnya. Ya, konsep baru tentang productivity growth. Orang yang hebat dalam productivity growth ni namanya Profesor Diego Kume, yang saya selalu datang bawa. Dia yang advise banyak negara tentang productivity growth konsep. That is more important than productivity. Ya. So ini yang kita nak supaya tuan-tuan jangan timbang tentang jumlah wang yang kita belanjakan kalau lah productivity kita masih tinggi. Sebab itulah kita tengok, I want to refer to my slide.
Can you refer to my slide? Balikkan sekali. Okay. Sebab itulah kita tengok Malaysia dari segi report Universitas 21, dari segi jumlah wang yang kita belanjakan, we are ranked 12 in the world. Singapore ranked 9th, based on resources yang kita sumbangkan, the government expenditure on higher education. Tapi negeri seperti UK, they are worse than us. They spend less than us. Tetapi tengok dia punya outcome, dia punya output. We rank 12 in resources, tapi output kita nombor 44. UK rank 21, tapi output dia nombor 2. Dia gunakan sikit duit, tapi dapat hasil yang banyak. Itu orang yang produktif. That is smart people. Produktiviti kita ataupun kekuatan kita bukan bergantung berapa banyak kita belanja, tetapi berapa banyak pulangan yang kita dapat. Kalau kita tak berbelanja langsung dapat pulangan, that is the best. You are clever, smart. Jadi kita kena fikir, sistem kita mesti allow that to happen. Jadi strategi yang Datuk KPPT saya tengah fikirkan, bagaimana kita boleh buat connectivity ini banyak. Kita bekerjasama dengan negeri yang boleh beri pulangan kepada kita in terms of paper publication dan sebagainya. Perkara yang kita nampak yang paling mudah sekali ialah pensyarah-pensyarah kita yang buat master dan PhD, especially PhD, apabila dia belajar ke luar negeri, dia mesti tulis nama universiti dia. Di Malaysia, bukan saja universiti dia kat sana, di Malaysia. Secara tak langsung, duit yang kita dapat belanjakan untuk hantar asal yang kita dapat sebelum PhD untuk pelajar kita juga dapat papers. At the moment, we not tie PhD student with paper publication in the country. If you can do that, we get more papers in the country. If you want papers. So this is what we are trying to do now. Dalam kontrak kita, sebab itulah saya dah minta bagian beasiswa untuk masukkan kursa itu. Kalau tidak, pelajar itu tak dibenarkan pergi belajar tempat ini. Ada universiti yang tak benarkan, disebabkan kamu belajar di tempat saya ni, dia tak ada kena-mengena dengan universiti ataupun politeknik kamu, nama politeknik kamu, nama negara kamu tak wajar dalam paper yang ditulis. Tapi kita bertanya, mereka ni dibayar oleh kerajaan Malaysia. So, dan dia buat kerja, walaupun dia bukan buat kerja di Universiti Malaysia Pahang, Politeknik Umpama, tetapi dia ni adalah staff Politeknik Umpama, belajar di Imperial College. They should get the name as well, Politeknik. Secara tak langsung, Politeknik yang tak buat research pun dapat paper. That's what Thailand is doing. That's what Indonesia is doing. So you must follow them. So this is a smart way untuk kita semua yang dapat benefit daripada itu. Banyak negara yang tak berbelanja banyak, tetapi output mereka hebat. Bagi contohnya Indonesia, rank dia nombor 48, resources dia paling rendah sekali untuk belanja. Connectivity dia nombor 25, sedangkan connectivity kita nombor 35. Something wrong with our connectivity. Orang kita tak connect ourselves, tak put ourselves in the proper perspective. Sebab itulah yang Hormat sebut tadi. Perkara ini yang kita lihat balik, supaya secara keseluruhan kita berbelanja jumlah wang yang banyak ini, produktiviti kita meningkat, bukan bertambah, yang meningkat in terms of kadar. Okay, ada soalan terakhir mungkin sebelum saya. Persilakan jika ada soalan daripada warga. Salam sejahtera Datuk Seri, salam satu Malaysia. Terlebih dahulu, terima kasih untuk ilmu yang banyak pagi ini. Walaupun dia fardu kifayah, kita dapat juga sedikit sebanyak. Selama 4 bulan saya ditempatkan di bawah seorang pegawai yang saya rasa saya menimba ilmu yang banyak, iaitu di Sumber. Sekarang ni saya di bahagian JPT, bahagian belum tentu lagi. Semalam saya dapat surat, saya ditempatkan di JPT 4 bulan sebelum ini di Sumber Manusia. Saya dapat menimba ilmu yang banyak daripada Tuan Nazrul, yang saya anggap sebagai pemikir yang sedang mencetuskan yang idea-idea produktiviti dan sebagainya. Persoalan saya pada Datuk Seri, ilmu yang banyak pada Datuk Seri ini
bagaimana kita nak turunkan daripada layer ke layer. Maksudnya boleh tak kita adakan satu kaedah di mana pegawai-pegawai atasan ni di peringkat yang tinggi dia mempunyai layer 52 ataupun 54 ataupun 48 dalam kumpulan yang 4-5 orang dan sebagainya dilatih. Sebab di kementerian tertentu yang saya tahu mereka ada kaedah seperti itu. Itu bukan pementoran. Pementoran is konsep different konsep. Ini adalah macam layer-layer di peringkat 48 dan 52 dan 54 yang dilatih. Sebab kita nak sampai ke tahap Datuk Seri ni nampak jauh sangat. Sebab itu mesti dicakap dengan ikhlas pagi-pagi lagi kan. So saya rasa persoalan saya kepada Datuk Seri adalah bagaimana kita boleh melahirkan. Sebab contoh di EPU dia hanya hantar grade 41 untuk menghadapi pegawai yang chair meeting kadang-kadang susah, tapi tahap ilmu dia tinggi sebab dia sudah dilatih begitu. Harapan saya ialah kita akan mempunyai ramai pegawai-pegawai yang akan sampai ke tahap itu dengan ilmu yang banyak. Terima kasih Datuk Seri. Okay, saya tak suka sangat perkataan atasan, bawahan. Ya. Atasan ni ada dua makna, satu yang baik, yang tak baik ni monyet duduk ke atas. Jadi kalau kita boleh kata pegawai-pegawai ikut grade masing-masing ya, macam katalah ya. Jadi saya fikir lebih selamatlah saya. Saya mengucap terima kasih atas cadangan tersebut. Saya berpendapat kita kena usahakan bagaimana kita memastikan yang warga sektor pengajian tinggi ini memahami konsep dasar dan arah tuju pengajian tinggi. Itu sangat penting. That is number one. Tentang the core business here is pengajian tinggi. Sebab itulah dalam ucapan saya selalunya masukkan antara perkara dasar, perkara-perkara yang kita kena buat dengan konsep-konsep pengajian tinggi yang terkini. Dan saya fikir sedang membincangkan dan insya-Allah akan kita laksanakan. That is very, very important for us to understand. I know that during my presentation to cabinet members yesterday, I found that some cabinet members, they found it a bit difficult to understand the latest development in higher education. Yeah? Datuk KPPT semalam bincang, saya tengok daripada jauh, nampaknya macam kita terpaksa mengajak pula. Tapi saya fikir this is the best time for us to do it. And we want to do it because of knowledge, not because of instruction. Because we think this is the best possible policy for the country. Bukannya disebabkan oleh arahan siapa-siapa. Ya? Kita akan negotiate semua terms yang kita rasa penting. And this is my job, the job of my colleagues at my level. So this is very important. Itu nombor satu. Jadi acara-acara seperti ini sangat penting. Dan kalau boleh diperpanjangkan, saya tak boleh nak jumpa semua staff warga sektor ini sebab dewan kita kecil. Tapi dari masa ke masa kita harap majlis macam ni ada manfaatnya. Dan tuan-tuan kena bawa konsep-konsep ini. Sebab itulah saya buat semua slide ni, saya bagi semua orang. This is not my slide, this is our slide. So you do it and you present it to your colleagues. That's number one. Number two, setiap orang yang pergi kursus yang tertentu, saya telah minta untuk mereka buat debriefing. Balik buat presentation kurang-kurang sejam. Saya dah buat perkara itu minggu lepas, jadi mana akan mencoba buat isolasi. Jadi kita bagi tahu kita pergi kursus di mana, di Korea ke, di Thailand ke, di Harvard ke, di mana ke. Tell us 10 lessons learn from that kursus. Ya, kalau tidak nanti kena pergi seminggu, 2 minggu kan. Ada sebuah orang tu pergi sampai 8 minggu, 10 minggu. Jadi takkanlah kita nak buat 10 minggu itu kursus. But we tell the best 10 lessons I've learned. So ini sangat penting, sekurang-kurangnya kita akan share. Dan mereka yang tak pergi, sekurang-kurangnya mereka bercita-cita satu ketika nanti saya sampai ke grade itu, saya akan pergi kursus ni. Ya. Saya cerita sikit lah, ini peribadi sikit. Saya biasa dengan Tan Sri Halimadi. Tan Sri Halimadi ni was my mentor for the past 10 years or so. Ya. Dan dia selalu sebut cita-cita dia masa jadi KSM. Jadi saya pun tak biasa dengan pentadbiran kementerian dan sebagainya. Jadi saya banyak derive lesson from him.
So, dia akan ceritakan tentang polisi itu macam mana nak tackle Mahathir, macam mana nak tackle economic situation dan sebagainya. Because at that time he was KSM. Dia cerita pada saya tentang pergi ke Harvard. Dan this really inspired me to go to Harvard. I thought it was great. Dia kata saya tak sempat nak pergi ke Harvard. Masa nak pergi ke Harvard tu economic crisis 1997, dia tak sempat nak pergi Harvard. Tapi dia kata, but I've sent a lot of people and fight for it, nak pergi ke Harvard. So saya tanya, Tan Sri nak buat apa? Nak hantar orang-orang tua ni pergi Harvard? Umur dah 58, 59 nak buat apa pergi Harvard? Saya selalu cakap kepada dia. Dia kata, look, these people, they should go much earlier. Much earlier. Sepatutnya kita ikut Singapura. Singapura yang dihantar ialah awal 40-an. Jadi bila saya cakap nanti, saya kata, cakaplah dengan PM ke dan sebagainya. Dia kata, you lah cakap. Entah macam mana saya ada kesempatan sama dengan Datuk Seri Najib ketika itu, saya pun cakaplah, Datuk Seri, why not you 1 tahun muda, jangan orang tua. So among his first address to public service ketika itu ialah menghantar orang ke Harvard pada usia yang muda. That was in 2009. Awal-awal dia dalam tempoh 6 bulan dia jadi Perdana Menteri ketika itu. Jadi dalam the session saya dengan beliau, saya tak ada 6 bulan. So what is important here is that whenever you have some idea and aspiration, you go for it. Dan itulah yang terjadi. Ada orang pergi Asia, ada orang pergi Science Business School ke Oxford dan sebagainya. Dan kita balik, bukan kita nak tahu sangat tentang apa yang program itu, kita nak tahu 10 best lesson saja. And then please inspire us. InsyaAllah kalau saya ada kesempatan, saya pergi sana. Kita tengok, barulah kita di alam pengajian tinggi ini dapat bandingkan antara UKM, UPM dengan Tokyo University. Sebab core business kita adalah pengajian tinggi. You must be able to understand what Harvard is, what MIT is. Kalau tidak, macam mana kita nak compare dengan dia? And if possible, you are body-body dengan dia. You can negotiate with them, you can make them part of your network dan sebagainya. So this is our core business. Kalaulah kita di kementerian yang jaga tentang tenaga, kita kena tahu tentang teknologi terkini, syarikat yang paling besar buat teknologi dalam tenaga dan seumpamanya. Tetapi we are in the business of higher education. So universities are places where we must be able to understand and we must be able to emulate if possible. So this is something that I would like to convey to all of you. Itu saya mengucapkan tahniah kepada semua. 2014 was a great year for us. Walaupun banyak orang kata 2014 ni tahun yang paling mencabar, tetapi cabaran itulah yang mendewasakan kita. Cabaran itulah yang menyebabkan kita dapat banyak pahala dan peluang untuk beramal. Cabaran itulah yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Sebab kita rasa takut, kita rasa I'm in need of help, and the only help that we can ask for is from Allah SWT bagi orang Islam. So this is something that really makes us more mature. Dan saya berharap tahun 2015 ini kita lebih bersedia. Walaupun ekonomi dunia nampak agak suram, tetapi kita akan meningkatkan productivity growth kita. No problem, less money we can grow better. Because this is an opportunity for us to evaluate ourselves, to look our processes, SOP kita dan sebagainya, we become more lean and we become more productive. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.